Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan proposal kajian saya iaitu kajian tinjauan di bawah tajuk Kesediaan Guru Arus Perdana Pendidikan Islam Mengajar Asas Pendidikan Al-Quran Murid Inklusif. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Afinah binti Khairuddin dari unit PISMP Pendidikan Islam 1 Jun 2019. Saya dibimbing oleh pensyarah penyelia iaitu Ustaz Muhammad Arifin bin Saleh dan juga pensyarah subjek Ustazah Nurwaina binti Rasif. Tanpa membuang masa, saya akan terus loncat kepada isi kandungan. Yang pertama, saya akan membentangkan mengenai pengenalan kajian, kemudian tinjauan literatur, metodologi kajian dan kesimpulan. Di bawah pengenalan, ada 4 pecahan. Yang pertama, latar belakang kajian, penyataan masalah atau isu kajian, objektif kajian dan persoalan kajian. Kita akan masuk kepada latar belakang kajian. Latar belakang kajian mengenengahkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang memperkenalkan kurikulum baharu bagi sekolah rendah iaitu kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR yang disemak pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengimbangi seilmu pengetahuan dan kemahiran. Kurikulum ini turut digunakan ke atas mata pelajaran teras pendidikan Islam. KSSR Pendidikan Islam memberikan penekanan ke atas aspek ilmu, amali, amalan dan penghayatan terhadap 7 bidang ilmu pendidikan Islam iaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab dan Jawi. Sejajar dengan objektif yang digariskan dalam KSSR Pendidikan Islam bahawa pendidikan Al-Quran yang diketengahkan bukan sahaja untuk menjadikan murid lancar mengenal huruf dan membacanya, malah fokus pengajaran adalah untuk menjadikan murid mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian secara istiqamah, mengamalkan hafazan surah dalam ibadah dan menghayati pengajaran daripadanya. Pendidikan telah meluas dan menjadi hak kepada semua murid di dunia. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melaksanakan prinsip Educational for All atau pendidikan untuk semua (EFA) yang mengenengahkan perihal memastikan semua rakyat di seluruh dunia mendapatkan hak pendidikan. Murid yang ketinggalan adalah daripada golongan minoriti seperti pelajar yang mengalami masalah kelainan upaya fizikal. Justru itu, KPM membina PPPM 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan utama untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Pada anjakan pertama dalam klausa meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk murid berkeperluan khusus mengangkat kumpulan minoriti antaranya murid berkeperluan khas MBK. Melalui anjakan ini, MBK akan menerima bantuan tambahan agar mereka juga menikmati kesamarataan peluang pendidikan. Oleh itu, pendidikan Islam khususnya di bawah bidang pendidikan Al-Quran sewajarnya dapat diajarkan kepada murid berkeperluan khas. Seterusnya kita akan masuk kepada isu dan juga pernyataan masalah. Isu yang dibawakan dalam kajian ini adalah MBK atau golongan murid OKU tidak diberikan peluang belajar Al-Quran. Jadi apakah masalahnya? Yang pertama adalah pendidikan inklusif MBK yang mencampurkan murid tipikal bersamanya memerlukan kepelbagaian kaedah yang bersesuaian dengan penerimaan mereka. Yang kedua, pendidikan Al-Quran adalah hak MBK. Pendidikan Islam adalah pendidikan teras dan Al-Quran adalah ilmu yang perlu diajarkan kepada MBK juga kerana pendidikan Al-Quran adalah hak kepada murid berkeperluan khas. Kemudian yang ketiga, kesediaan guru dalam sesi PDP. Guru perlu bersedia dalam menguasai keperluan pengajaran agar dapat menjalankan sesi PDP dengan lancar dan memberikan impak positif kepada murid. Dan yang terakhir, mengurangkan kelemahan. Kelemahan apa? Iaitu mengurangkan kelemahan ataupun risiko keciciran atau ketinggalan murid MBK untuk mahir mengenali asas Al-Quran. Kita masuk kepada tujuan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji tahap kesediaan guru arus perdana dari segi pengetahuan mengenai MBK dan sikap guru terhadap murid berkeperluan khas. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesediaan guru pendidikan Islam dari aspek pengetahuan mengajar murid berkeperluan khas kelas inklusif mengenai asas pendidikan Al-Quran. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru pendidikan Islam dari aspek sikap mengajar murid berkeperluan khas kelas inklusif mengenai asas pendidikan Al-Quran. Persoalan kajian yang pertama, adakah kesediaan guru dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pendidikan inklusif guru arus perdana pendidikan Islam terhadap murid berkeperluan khas? Dan yang kedua, adakah kesediaan guru dipengaruhi oleh sikap guru arus perdana pendidikan khas terhadap murid berkeperluan khas? Kita masuk pada tinjauan literatur. Saya bawakan
beberapa kajian lepas. Yang pertama, kajian oleh Dayang dan Nushrida pada tahun 2020, mereka mendapati bahawa tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan dan sikap berada di tahap yang tinggi. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di Borneo, sama ada Sabah atau Sarawak saya tak ingat, tapi saya rasa Sarawak. Dan yang kedua adalah tahap pengetahuan dan sikap guru terhadap penerimaan dan pelaksanaan PPKM melibatkan MBK adalah tinggi kerana majoriti responden iaitu guru sekolah mengetahui kewujudan PPKI, mempunyai pengetahuan kaedah mengurus dan mengajar MBK serta disokong oleh guru arus perdana dan pihak pentadbiran sekolah. Ini juga adalah kajian dijalankan di sebuah sekolah di Sarawak oleh Azan dan juga Muhammad Muhtar pada tahun 2022. Kita kembali kepada belakang ataupun kembali kepada tahun-tahun lampau. Pada tahun 2013, Nur Khairi dan juga rakan-rakannya juga melakukan kajian yang sama, tapi khusus terhadap murid buta, murid berkebutuhan khas yang memerlukan bantuan dari segi braille dan sebagainya lah. Maksudnya mereka tak dapat melihat menggunakan panca indera. Jadi dapatan daripada kajiannya mendapati kesimpulannya adalah tiada panduan khusus dalam modul pengajaran Al-Quran Braille di samping guru tak bersedia dari segi pengetahuan Al-Quran Braille. Kekurangan pengetahuan guru juga disebabkan oleh kurangnya pendedahan dan kursus untuk guru pendidik Islam menguasai ilmu berkaitan Al-Quran Braille. Dan yang terakhir adalah kajian di luar negara yang dijalankan di Indonesia, mendapati bahawa persekitaran bilik darjah juga perlu kondusif di samping peruntukan masa pengajaran yang fleksibel dan spesifik agar murid dapat memberikan tumpuan dengan baik. Fitra dan juga rakan-rakannya menjalankan kajian ini pada tahun 2018. Seterusnya kita akan masuk kepada kerangka konsep. Kerangka konsep kajian ini berdasarkan model input-output yang merujuk kepada model Slavin pada tahun 1994. Model Slavin 1994 menyatakan bahawa ada 4 faktor yang mempengaruhi pengajaran berkesan, iaitu kualiti pengajaran, quality of instruction, kesesuaian asas pengajaran, appropriate level of instruction, incentive, iaitu insentif, dan juga masa, time. Merujuk kepada model Slavin 1994 dalam Azhar Lindan dan Nurzilawati 2018, guru merupakan faktor penyumbang mencapai keberkesanan pengajaran dalam kelas inklusif. Slavin 1995 juga menyebutkan bahawa pengajaran efektif adalah seni dan memerlukan kepekaan yang tinggi kerana sifat yang sensitif terhadap konteks keperluan murid tertentu. Jadi melalui teori ataupun melalui model Slavin ini, saya ambil kerangka konsep model Slavin ini untuk dijadikan kerangka konseptual dalam kajian saya yang menggunakan proses input dan output lah. Jadi kerangka konseptual kajian saya ada seperti ini. Inputnya adalah kesediaan guru dalam mengajar pendidikan asas Al-Quran kepada murid MBK dari segi pengetahuan dan sikap. Kemudian prosesnya melalui kemahiran, pengetahuan dan juga sikap lah, dan juga minat lah. Jadi ini prosesnya. Kemudian outputnya adalah peningkatan penguasaan murid MBK terhadap asas Al-Quran. Jadi adalah input, proses juga output yang saya gunakan kerangka konseptual dalam kajian saya. Seterusnya saya akan masuk kepada metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya akan bentangkan adalah mengenai reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian saya adalah tinjauan jenis deskriptif menggunakan mixed method, iaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian persampilan saya adalah populasi minimum yang saya perlukan adalah 100 orang guru pendidikan Islam sekolah kebangsaan yang mengajar arus perdana. Kemudian teknik persampilan saya adalah menggunakan rawak berkelompok dengan cara iaitu terdapat 91 buah sekolah kebangsaan pendidikan khas dan program pendidikan khas inklusif SKPK dan juga PPKI di Melaka yang akan dipilih secara rawak mudah untuk mendapatkan 6 buah sekolah khusus yang akan terlibat dengan kajian. Setiap sekolah akan disertai oleh 17 guru bagi mendapatkan minimum 100 orang sampel untuk kajian. Ini adalah persampilan. Kemudian instrumen kajian saya akan gunakan soal selidik melalui aplikasi Google Form dan juga membual guru pendidikan Islam yang terlibat sebab saya menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi kuantitatif adalah berdasarkan soal selidik melalui aplikasi Google Form dan kualitatif berdasarkan tembual guru pendidikan Islam yang terlibat. Instrumen saya
melalui Google Form ataupun aplikasi soal sidik melalui aplikasi Google Form tu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, soalan mengenai maklumat responden, bahagian A. Kemudian bahagian B, soalan mengenai kesediaan guru dari aspek pengetahuan, dan juga bahagian C, soalan mengenai kesediaan guru dari aspek sikap. Rumusan yang saya dapat dalam kajian ini adalah kajian dijalankan bagi melihat tahap kesediaan guru arus perdana yang mengajar subjek pendidikan Islam dari aspek pengetahuan, merangkumi pedagogi dan kemahiran mengajar, serta sikap penerimaan guru terhadap murid berkebutuhan khas. Melalui pemerhatian, berlaku jurang antara MBK dan murid tipikal dalam kelas inklusif. Ini menunjukkan potensi berlakunya keciciran pelajaran dalam kelas terutama dalam mempelajari Al-Quran. Secara umumnya, masih terdapat sebahagian besar guru pendidikan Islam tidak terdedah dengan pendidikan inklusif dan MBK. Melalui kajian ini, terdapat beberapa implikasi terhadap beberapa pihak lah. Jadi, implikasi ataupun kesan kepada KPM melalui kajian ini adalah kesediaan guru dalam menghadapi cabaran mengajar kelas inklusif mengenai pendidikan asas Al-Quran mampu mencapai aspirasi KPM yang digariskan dalam PPPM 2013 hingga 2025, iaitu KPM beraspirasi untuk mencapai equity dalam pendidikan dengan menyediakan pendidikan terbaik kepada semua kanak-kanak tanpa mengira perbezaan mereka. Anjakan pertama PPPM 2013 hingga 2025 menjanjikan MBK akan menerima bantuan tambahan agar mereka juga menikmati kesamaratan peluang pendidikan. Implikasi seterusnya terhadap guru subjek akan sedar bahawa mereka perlu bersedia dan cakna terhadap sebarang perubahan dan dapat mengubah perspektif serta menambah baik kaedah pengajaran yang digunakan. Tambahan pula, guru dapat memahami pedagogi dan kurikulum dengan lebih mendalam dan dapat menggunakan dengan baik, sekaligus penyampaian PDP mengikut kesusahan murid dan PDP akan berkesan. Implikasi kepada murid MBK, mereka mendapat peluang untuk belajar pendidikan asas Al-Quran. Selain itu dapat menutup jurang pendidikan antara murid tipikal dan MBK dalam kelas inklusif serta mengelakkan sebarang keciciran pembelajaran antara murid MBK. InsyaAllah itu sahaja pembentangan proposal saya. Terima kasih.